Ines, konter Eudora apa? Eudora? Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam. Ya, kenapa Hendra? Kenapa kau call aku tiba-tiba? Macam muka kau macam ada masalah je. Aku tadi dapat tawaran, Man, dekat Singapura. Oh, ya. Kerja nak jadi pensyarah. Oh, ya ke? Baguslah tu. Memang bagus, tapi ada satu masalah ni. Masalah? Apa tu? Apa? Aku tak tahu nak ulang alik RJB Singapura ke nak stay kat Singapura. Menyewa kat Singapura. Oh, I see. Alah, kalau macam tu small matter lah. Aku boleh tolong. Serius lah, Man? Serius. Mana? Benda tu dinamakan model matematik. Jadi dengan menggunakan model matematik ni, aku boleh tolong kau untuk kau pilih sama ada kau perlu menyewa di Singapura ataupun kau perlu untuk ulang alik Singapura JB. Oh, macam best je. Best kan? Nak tahu apa lebih lanjut? Nak tahu tak macam mana aku kira-kira? Nak. Okay, jom. Let's go. Jom. Yang penting dalam pemodelan matematik yang pertama ialah mendefinisikan dan mengaplikasikan masalah. Yang pertama, tentukan harga rumah sewa di Singapura dan di Johor Bahru. Yang kedua, tentukan jarak dari rumah dan tempat kerja. Yang ketiga, cari maklumat tentang harga petrol semasa, harga tol semasa, kadar penggunaan petrol dan harga vehicle entry permit VEP dalam ringgit Malaysia. Selepas itu, kita akan beralih kepada jarak di antara rumah di Johor Bahru dan tempat kerja ialah 32.9 km. Jarak di antara rumah di Singapura dan tempat kerja 0.66 km. Harga tol semasa di Malaysia dalam ring RM RM2.50 per kemasukan. Harga tol semasa di Singapura dalam RM RM3.10 per kemasukan. Dan harga vehicle entry permit iaitu VEP ialah RM108.50 per kemasukan. Harga petrol semasa di Singapura RM RM3.10 per liter. Harga petrol semasa di Malaysia RM RM2.05 per liter. Kadar penggunaan petrol kereta 25 km per liter. Harga rumah sewa di Johor Bahru RM1,100 per bulan. Harga rumah sewa di Singapura RM3,720 per bulan. Seterusnya, kita beralih ke komponen yang kedua iaitu membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Berikut merupakan andaian yang telah kami kenal pasti. Yang pertama, andaikan individu ini tidak perlu menaiki kereta untuk ke tempat kerja di Singapura jika dia menyewa di sana kerana jarak rumah yang dekat dengan tempat kerja. Yang kedua, andaikan kadar pertukaran nilai mata wang Malaysia dan Singapura tidak berubah sepanjang masa. Yang ketiga, andaikan harga petrol dan tol tidak berubah sepanjang masa. Yang keempat, andaikan masalah ini dihadapi oleh orang yang tidak mempunyai tanggungan. Yang kelima, andaikan individu ini menggunakan kereta Honda City Sport Hybrid 2017 untuk memandu dari Johor ke Singapura atas faktor keselesaan. Keenam, andaikan kos makan, minum dan keperluan peribadi sama jika menyewa di Singapura atau ulang alik kerana individu ini menghabiskan 34 hari di tempat kerja. Ketujuh, andaikan tiada kesesakan lalu lintas semasa pemanduan pergi dan balik dari Johor ke Singapura. Kelapan, andaikan individu ini bekerja sebagai seorang pensyarah dan mempunyai gaji sebanyak RM21,000. Kesembilan, andaikan individu ini bekerja sebanyak 22 hari dan bercuti sebanyak 8 hari dalam tempoh sebulan. Seterusnya, untuk pemboleh ubah, F untuk jarak antara rumah di Johor Bahru dan tempat kerja, D untuk harga petrol semasa di Singapura dalam ringgit Malaysia, E untuk harga petrol semasa di Malaysia dalam ringgit Malaysia, G untuk kadar penggunaan petrol kereta dalam kilometer per liter, H untuk kos rumah sewa di Singapura untuk sebulan, U untuk kos rumah sewa di Johor Bahru untuk sebulan, V untuk harga vehicle entry permit VEP sehari dalam ringgit Malaysia. A ialah jumlah perbelanjaan jika berulang alik dari Johor Bahru ke Singapura. B ialah jumlah perbelanjaan jika menyewa di Singapura. Seterusnya, kita teruskan dengan langkah ketiga iaitu mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Bagi kos sewa rumah di Singapura selama 1 bulan, Encik Hendra hanya perlu mengira kos sewa rumah sahaja iaitu RM3,720 Malaysia.
Hal ini kerana Encik Hendra hanya pulang ke rumah untuk berehat pada waktu malam, disebabkan hampir 3/4 daripada harinya dihabiskan di tempat kerja. Baiklah, jika kita ingin mengira jumlah kos jika berulang-alik dari Johor Bahru ke tempat kerja iaitu di Singapura pula dalam tempoh sebulan, yang pertama kita perlu mengira kos petrol terlebih dahulu, iaitu jarak di antara Johor Bahru dan tempat kerja adalah sebanyak 32.9 km dan kita mengetahui dia memakai Honda City Sport Hybrid 2017 yang mempunyai kadar penggunaan petrol sebanyak 25 km per liter. Jadi jumlah petrol yang diperlukan dalam masa sehari ialah sebanyak 2.7 liter, iaitu 32.9 km didarabkan dengan 2 kerana pergi dan balik dibahagikan dengan 25 km per liter, iaitu kadar penggunaan petrolnya, kita akan dapat nilai tersebut. Apabila kita melihat kepada harga petrol semasa pula, iaitu sebanyak RM2.05, jumlah harga petrol yang kita perlukan dalam masa sehari ialah RM5.54, iaitu apabila harga tersebut didarabkan dengan jumlah petrol yang diperlukan sehari. Jadi jumlah kos petrol sebulan yang kita perlukan ialah sebanyak RM121.88 apabila RM5.54 itu didarabkan dengan 22 hari, iaitu jika kita hanya mengambil kira hari-hari dia bekerja. Terdapat kos-kos lain yang perlu dijelaskan oleh Encik Hendra sekiranya beliau berulang-alik dari Johor Bahru ke Singapura. Antaranya ialah kos rumah sewa di Johor Bahru sebanyak RM1,100 dalam masa sebulan. Seterusnya kos tol. Bayaran tol Singapura semasa pergi sebanyak RM3.10 dan bayaran tol Malaysia semasa balik RM2.90. Encik Hendra bekerja hanya 22 hari dalam sebulan. Jadi jumlah kos tol sebulan ialah RM2.90 tambah RM3.10 darab 22 hari, kita akan dapat RM132. Akhirnya kos VEP. VEP ini ialah Vehicle Entry Permit, di mana pengguna kereta yang masuk ke Singapura perlu bayar bayaran yang tertentu, iaitu RM108.50. Jadi jumlah kos VEP yang perlu dibayar oleh Encik Hendra dalam masa 22 hari ialah RM2,387. Untuk jumlah kos keseluruhan Encik Hendra, penambahan antara kos petrol iaitu sebanyak RM121.88, tol RM132, bayaran sewa rumah RM1,100 dan VEP sebanyak RM2,387 dengan menjumlahkan RM3,740.90. Dari segi penjimatan pula, kos keseluruhan ulang-alik ditolakkan dengan kos keseluruhan jika menyewa di Singapura, iaitu RM3,740.90 tolak RM3,720 dengan menghasilkan sebanyak RM20.90. Jadi, wang yang dapat dijimatkan ialah sebanyak RM20.90 apabila menyewa di Singapura berbanding ulang-alik daripada Johor Bahru ke Singapura. Komponen keempat adalah menentusahkan dan mentafsir penyelesaian masalah berkenaan. Jadi, model matematik yang telah kami bina adalah berdasarkan rumus A sama dengan 2F per G darab N darab 22 tambah 22 darab D tambah I tambah 22B tambah U. A dekat sini merujuk kepada jumlah perbelanjaan jika Encik Hendra tinggal di Johor Bahru. 2F merujuk kepada jarak antara rumah Encik Hendra di Johor Bahru dan tempat kerja beliau. Dalam satu hari, sekiranya Encik Hendra berulang-alik, maka dia perlu menepuhi dua jarak yang sama. G di sini merujuk kepada kadar penggunaan petrol kereta dan perlu didarab dengan N, iaitu harga petrol semasa di Johor Bahru, dan darab 22 sebab dalam sebulan Encik Hendra bekerja selama 22 hari. Dan seterusnya 22 darab ditambah I merujuk kepada harga tol semasa di Singapura dan harga tol semasa di Malaysia. Tambah lagi dengan 22B iaitu harga VEP yang perlu Encik Hendra bayar setiap kali beliau ingin masuk ke Singapura. Tambah dengan U iaitu kos sewa rumah sebulan di Johor Bahru. Lepas kita permudahkan, kita akan dapat 44 FN bahagi G tambah 22 darab D tambah I tambah 22B tambah U. Seterusnya, untuk rumus B iaitu jumlah perbelanjaan jika Encik Hendra tinggal di Singapura bersamaan dengan H iaitu kos rumah sewa sebulan di Singapura. Kita mengandaikan sekiranya Encik Hendra ingin tinggal di Singapura, rumah beliau adalah dekat dengan tempat kerja beliau. Jadi, sekiranya A lebih kecil daripada B, maka adalah lebih jimat untuk Encik Hendra memilih untuk ulang-alik dari Johor Bahru ke Singapura. Jika sebaliknya, iaitu A lebih besar daripada B, maka Encik Hendra tidak seharusnya ulang-alik dari Johor Bahru ke Singapura. Maksudnya di sini, kalau jumlah perbelanjaan di Johor lebih kecil daripada jumlah perbelanjaan dia tinggal di Singapura, lebih baik Encik Hendra memilih untuk ulang-alik dari Johor Bahru ke Singapura. Tapi jika sebaliknya, iaitu jumlah perbelanjaan di Johor Bahru lebih besar daripada jumlah perbelanjaan di Singapura, lebih baik Encik Hendra memilih untuk tinggal di Singapura saja. Jadi, berdasarkan rumus tadi, kita masukkan semua nilai 44 darab 32.9 km darab RM5.54 bahagi 25 km per liter.
tambah dengan 22 darab RM2.90 tambah RM3.10 tambah 22 darab RM108.50 dan tambah dengan RM1,100. Jadi, jumlah perbelanjaan di Johor Bahru ialah RM3,740.90. Seterusnya, untuk B, jumlahnya ialah RM3,720. Jadi, kat sini kita dapati bahawa jumlah perbelanjaan A di Johor Bahru lebih besar daripada B, iaitu jumlah perbelanjaan di Singapura. Oleh itu, model matematik dapat mengatasi masalah ini. Setelah itu, penerokaan lanjutan dibuat. Pertama adalah berdasarkan perubahan pada sewa rumah di Singapura. Jika B lebih besar daripada A, atau erti kata lain, H lebih besar daripada 44 FN bahagi G tambah 22 darab B tambah E tambah 22V tambah U. Kita masukkan semua nilai. Jadi, H lebih besar daripada RM3,740.90. Jika sewa rumah di Singapura melebihi daripada RM3,740.90, maka di sini adalah lebih baik untuk Encik Hendra berulang-alik dari Johor Bahru ke tempat kerjanya. Penerokaan lanjutan yang kedua adalah sekiranya perubahan berlaku pada jarak ulang-alik dari Johor Bahru ke Singapura jika A lebih besar daripada B. Atau erti kata lain, H lebih besar daripada 44 FN bahagi G tambah 22 darab D tambah E tambah 22V tambah U. Kita akan jadikan F iaitu jarak sebagai pemalar. Jadinya, RM3,720 lebih besar daripada 90.2F bahagi dengan 25 km per liter tambah RM3,619. Maka, RM2,525 lebih besar daripada 90.2F. Jadi dapat kita simpulkan, F lebih kecil daripada 27.99 km. Kalau jarak ulang-alik dari Johor Bahru ke Singapura kurang daripada 27.99 km, maka wajar untuk Encik Hendra berulang-alik dari Johor Bahru ke Singapura kerana ia lebih menjimatkan. Seterusnya, dua graf ini menunjukkan bukti penyiasatan kami terhadap penerokaan lanjutan sekiranya situasi yang pertama, kos rumah sewa di Singapura lebih besar daripada RM3,740.90 dan situasi yang kedua, sekiranya jarak ulang-alik dari Johor Bahru ke Singapura lebih kecil daripada 27.99 km. Antara andaian yang kami perolehi daripada pemodelan matematik yang kami lakukan adalah penambahan nilai pertukaran wang yang drastik. Iaitu maksudnya kat sini adalah andaikan nilai mata wang Singapura akan bertambah dan dia akan efekkan kami punya pengiraan modelan matematik. Dan kesesakan trafik yang melampau. Ini kat sini bahawa kalau trafik yang melampau, tempoh masa untuk sampai ke destinasi akan bertambah dan ini akan mengefek penggunaan minyak dan penggunaan minyak akan bertambah lah. Minyak akan bertambah dan akan mengefek pemodelan dan akan mengefek pemodelan matematik. Seterusnya, jika kita andaikan Encik Hendra menggunakan motosikal untuk ke tempat kerja, perkara ini akan mengubah model matematik kerana penggunaan petrol bagi motosikal dan juga kereta adalah berbeza dan akan menyebabkan perbezaan pada kos. Tambahan lagi, jika berlakunya kerosakan pada kenderaan persendirian Encik Hendra, maka beliau terpaksa untuk menggunakan kenderaan awam dan perkara ini akan memberi impak kepada model matematik. Hal ini kerana penggunaan kenderaan awam akan mengubah kos dan perlu dikira semula. Seterusnya, andaian harga minyak akan meningkat secara mendadak akan mengganggu pemodelan matematik kami kerana sekiranya harga minyak itu berubah daripada RM2.05 kepada RM2.15 yang akan memberikan jurang yang sangat besar di antara kos yang sebelumnya dan kos yang terkini. Andaikan semua andaian tersebut dibuat, maka pemodelan matematik kami perlu diubah untuk menggambarkan model ini supaya mendapat nilai yang lebih jitu. Melalui model matematik yang telah kami jalankan adalah lebih menjimatkan jika Encik Hendra menyewa di Singapura. Namun, perkara ini tidak akan berlaku jika jarak dari Johor Bahru ke Singapura lebih kurang daripada 27.99 km dan bayaran rumah sewa di Singapura adalah lebih besar daripada RM3,740.90. Hal ini kerana jumlah kos apabila menyewa di Singapura adalah RM20.90 lebih murah berbanding kos jika dia berulang-alik daripada Johor Bahru ke Singapura. Berdasarkan graf yang didakar bagi membuktikan bahawa harga keseluruhan B boleh menjadi lebih besar daripada harga keseluruhan A bila mana jarak A semakin kecil sehingga harga sewa rumah B boleh menjadi lebih besar daripada keseluruhan kos A. Oleh itu, graf B tidak boleh diubah kerana tiada jarak
Tetapi graf A boleh diubah sekiranya jarak berubah. Graf A boleh menentukan sama ada A lebih mahal atau lebih murah berbanding B. F mewakili X iaitu jarak. Pada mulanya, keseluruhan kos A lebih kecil daripada sewa rumah di Singapura. Tetapi apabila F iaitu jarak bertambah, maka harga keseluruhan kos bertambah tetapi masih lagi relevan. Hal ini bermaksud masih wajar untuk memilih A, tetapi apabila mencecah jarak 27.99 km, A akan mula bersilang dengan B, seterusnya akan menjadikan A lebih besar daripada B. Garis A yang melebihi garis B menunjukkan bahawa A lebih besar daripada B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Jadi berduduknya saya di sini berkongsi sedikit pendapat saya tentang projek ini. Projek pemodelan matematik ini sangatlah bagus kerana banyak perkara positif yang kita boleh dapat daripada kita melakukan tugasan ini. Pemodelan matematik ini dapat membantu saya dalam untuk menjimatkan wang. Projek pemodelan matematik dapat membuka mata kita semua tentang bagaimana kehidupan yang berlaku di dunia sebenar. Dan saya dapat belajar benda baru lah daripada projek ni, dan benda tu fungsi untuk kehidupan, fungsi lah dalam kehidupan seharian kan. Saya dapat menimba ilmu baru. Saya dapat meningkatkan kemahiran matematik saya dalam kehidupan seharian. Bila kita melakukan projek ini, sebagai murid tingkatan 5, kita dah perlu merancang untuk persediaan awal apa yang kita perlu hadapi pada masa akan datang. Selain itu, pemodelan matematik ini juga dapat memudahkan kita semua untuk membuat sesuatu keputusan apabila berlakunya masalah. Dalam pemodelan ini kita mesti nak strategi untuk menggunakan duit itu tu. Saya dapat menambah maklumat-maklumat tentang bagaimana pekerjaan di luar negara maupun di dalam negara. Dia membuat tugasan ini secara berkumpulan. Saya dapat banyak berinteraksi antara ahli kumpulan saya dan bekerjasama antara satu sama lain. Pemodelan matematik ini juga dapat mengasah pemikiran kreatif dan kritis kita. Dia menggunakan konsep pemodelan matematik ini dalam menyelesaikan satu masalah. Saya dapat merancang strategi dan membuat pilihan terbaik apabila diberikan pilihan. Jadi, kita perlu belajar topik pemodelan matematik ini supaya kita dapat tahu bahawa mana yang lebih baik, mana yang lebih kurang baik antara dua pendapat. Apa nanti mungkin hidup kita akan jadi lebih susah. So dalam kita akan berdikari. So dengan adanya pemodelan matematik ini, dia dapat membantu saya lah dan akan mengurangkan saya punya beban, akan mengurangkan saya punya itu. So apa? Saya dah susun strategi untuk agar dia berbaloi untuk lakukan sedemikian ataupun tidak baloi untuk lakukan sedemikian. Jadi dengan topik inilah kita dapat belajar mana satu yang lebih baik, mana satu yang kurang baik, dan pada masa yang sama kita akan dapat menjimatkan masa dan wang kita. Saya rasa projek ini sangat antara projek yang paling mencabar lah sepanjang PDPR ni. Memang mencabar, cek dia punya tu. Nak cek dia punya info-info tu susah, maklumat-maklumat semua tu susah, tapi okeylah saat saya dapat bincang, beri maklumat dan menyatakan maklumat semua. Saya sangat gembira sebab saya dapat bekerjasama dengan rakan-rakan kumpulan saya dan rakan-rakan sekelas saya maupun lelaki dan perempuan. So saya rasa projek ni memang best. Dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka dengan lebih jelas dan dapat mengeratkan silaturahim antara mereka. Berhentilah sebab kita dah kasih effort yang sepenuhnya untuk kita dapat apa yang kita nak sebenarnya. Banyak projek ni saya gembira dapat bekerjasama dengan kelas saya lah, satu kelas. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Okeylah, sepenuhnya okey. Kesimpulannya, pemodelan matematik ini sangat berguna kepada kita semua supaya kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan berkualiti. Dan saya berharap agar projek kami ini dapat melangkah dengan jauh. InsyaAllah boleh pergi jauh projek kami ini, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. So, dekat luar sana tu, kalau buat pemodelan matematik ni, belajar betul. Sebab nanti dapat bantu masa depan korang lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Hakim, selaku ketua untuk projek pemodelan matematik bagi kelas 5 Ibn Sina ini.
Jadi untuk slot kedua ni saya tak bercadang untuk cakap banyak. Ya, sepanjang apa yang kami lalui untuk menyiapkan projek pemodelan matematik ni, saya tak nafikan bahawa kami melalui macam-macam cabaran, rintangan, halangan yang kami lalui bersama, menyebabkan kami sentiasa perlu untuk memperbaharui idea, untuk sentiasa perlu menerokai idea-idea baru, maklumat-maklumat baru yang perlu kami masukkan supaya memastikan projek yang kami lakukan ataupun model matematik yang kami lakukan itu relevan, logik dan juga mengikut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh panitia matematik, di samping ianya mengikut kehendak soalan. Of course, pengalaman baru terutama sebagai ketua, iaitu kena memastikan the whole project berjalan dengan lancar. Tapi ia memang sangat berbaloi untuk saya, sebab ia banyak mendidik saya untuk bagaimana kita nak menguruskan masa dengan baik, bagaimana kita nak menguruskan projek, dan tak dinafikan juga bagaimana kita nak handle perasaan kita dan juga perasaan orang lain. Bukan sahaja projek tu perlu disiapkan secepat mungkin, tapi kita perlu, di samping kita menyiapkan, kita kena mengeratkan hubungan di antara ahli kelas lah. Saya sangat celaru, macam-macam yang saya rasa, suka, duka, stres tu biasa sebagai seorang ketua terutama. Semua ahli kelas saya pun rasa seperti demikian. Projek Mat ni saya tak mengharapkan apa-apa yang lebih, sebab yang penting kami dah berusaha sebaik mungkin, semampu mungkin kami. Modelan Mat ni, kalau jika kita mendalami dia betul-betul, kita dapat menyelesaikan setiap masalah apa yang kita hadapi ataupun setiap situasi kita dalam kehidupan seharian, kita boleh kira dengan pemodelan matematik ini. Itu saja sedikit perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih.